بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan untuk kita di Baitul Furqan untuk jalankan satu kelas untuk tadabbur Al-Quran Al-Karim. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada surah Al-Insan. Sebelum ni kita ada buat surah Sajdah, dan hari ini insya-Allah Subhanahu wa taala dengan hari yang penuh dengan rahmat dan berkah pada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mula dengan surah Al-Insan باذنillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Surah Al-Insan adalah di antara surah yang Makkiyah. Di antara dikirakan surah Al-Insan adalah di antara surah yang Makkiyah. Naam. Dan surah ini adalah dicakap tentang, biasanya kalau mengikut pada sifat-sifat ataupun uh, khasiat atau kelebihan pada surah-surah Makkiyah, banyak dia cakap tentang akibat orang beriman dan juga akibat untuk orang akibat orang yang kafir. Dan naam. Dan Nabi SAW dalam dalam surah ini, di antara amalan Nabi, dia dikira di antara amalan Nabi SAW dalam contoh seperti pada hari Jumaat. Pada subuh hari Jumaat adalah ini adalah di antara amalan Nabi SAW, bacaan surah Al-Insan dalam rakaat yang kedua daripada solat subuh. Rakaat pertama adalah akan baca surah Sajdah, dan rakaat yang kedua akan baca surah Al-Insan. Surah ini, subhanallah, apabila ada satu surah ada lebih daripada satu nama, atau lebih, lebih pada satu nama, dikirakan adalah fadilat badannya. Seperti surah ini adalah dipanggilkan di antara nama-nama namanya adalah dipanggil surah Al-Insan, itu nombor satu. Dan juga adalah dipanggilkan apa? Hal hal ata ala al-insan dipanggilkan, dan juga dipanggilkan juga di antara nama-namanya nama Ad-Dahr, surah Ad-Dahr. Naam. Dan juga dipanggil juga di antara nama-namanya Al-Abrar wal-Amsyaj. Kenapa semua nama-nama itu? Semua itu lalu dalam surah ini. Biasanya nama-nama surah kebanyakan diambilkan daripada apa? Daripada ayat-ayat yang ada dalam surah itu. Jadi di antara nama-namanya adalah surah Al-Insan. Naam, hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri, dan juga diambil di hinun min ad-dahri, dan juga apa? Dipanggilkan surah Ad-Dahr. Dan juga di antara nama-namanya adalah Al-Abrar dan juga Al-Amsyaj. Seperti Amsyajin Nabtali, dia ciptakan tentang ciptaan manusia, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia semua itu. Nah, ayatnya adalah 31 ayat, dan ini adalah peluang untuk kita. Insya-Allah di masa yang terdekat biiznillah Subhanahu wa taala kita akan buat recording juga untuk surah Al-Insan ini dengan surah As-Sajdah, insya-Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita di Baitul Furqan sebelum ni kita jalankan program hafazan. Dan saya juga ajak semua yang hadir hari ini, insya-Allah, dengan kita, siapa yang berminat untuk nak join untuk hafazan surah-surah pilihan, boleh join dengan kita, insya-Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ni alhamdulillah kita buat untuk hafazan surah Al-Mulk, dan masya-Allah ramai yang dah hafaz surah tu. Macam surah Al-Mulk ramai yang amalkan setiap malam baca kan. Tapi tak hafal lagi. Kenapa tak hafal? Rugilah. Tak hafal. Kita hafallah surah Al-Mulk tu. Sekejap bacaan dia. Bukan lama sangat. Jadi kita hafal dia 30 ayat. 30 ayat. Satu hari satu ayat dah, dalam sebulan dah selesai. Kita ada buat video video recording untuk surah-surah itu. Setiap dua ayat satu video. Jadi bolehlah rujukkan kalau dalam website Bait Al-Furqan ada video-video itu. Dalam YouTube Bait Al-Furqan pun ada. Enam. Jadi benda ni kita insya-Allah di masa yang akan dekat, di masa yang terdekat biiznillah kita akan buat juga recording pada surah Al-Insan. Mudah-mudahan kita bantulah orang untuk hafal-hafal surah itu biiznillah dengan cara sebutan yang betul biiznillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.
Naam. Allahumma salli ala sayyidina Rasulullah. Seperti mana sebut tadi, baginda Nabi Muhammad SAW dibaca surah ini pada solat subuh yaumul Jum'ah pada rakaat yang kedua. Yudimu dhalik. Apa maksud yudimu dhalik? Maknanya ini adalah amalan Nabi SAW. Selalunya dia buat seperti itu. Baik. Uh, apa yang kita cakap dulu waktu kita belajar surah As-Sajdah, kita ulang lagi sekali dekat sini. Imam bukan wajib kena baca surah Al-Insan pada setiap hari Jumaat, subuh Jumaat. Bukan wajib kena baca. Kalau dia tak baca, tidaklah masalah. Bukan maknanya kira salah tak baca. Kenapa tak baca? Tak boleh, kena baca. Tak, tak. Bukan wajib. Ya, bukan wajib. Ini adalah pada bab ini pernah dengar kisah ada satu orang dia masuk salat subuh, imam maksudnya. Kemudian makmum, as-sajdah. Dia dari belakang, as-sajdah. Sebut. Baca surah sajdah. La ilaha illallah. Ha? Bukan syarat. Tidak boleh. Adakah kena wajib kena baca? Tak. Tak wajib. Dan imam kena sebenarnya kadang-kadang masuk solat di solat apa panggil? Pada hari Jumaat itu, pagi Jumaat, kena masuk kadang-kadang solat dan juga dia tak baca surah ini. Tak baca surah Al-Insan, tak baca surah Al-Sajdah. Kenapa? Kadang-kadang kena buat, imam kena buat macam tu supaya tak bagi supaya tak bagi perasaan pada makmum ini adalah memang wajib kena baca. Ya. Jadi tidak masalah pada bab ini. Kalau tidak baca. Tetapi yang ini subhanallah, kita membaca Quran dalam solat pahala lagi banyak. Jadi bagaimana kalau kita baca surah Sajdah dan juga baca surah Al-Insan dalam solat, itu adalah tak rugi. Bagus. Jadi ada kelebihan. Dan menikah pada keadaan. Yani macam contohnya ada orang dia tak sempat, masanya tak cukup. Mungkin lain. Ada orang dia jenis baca perlahan. Dia nak baca dengan keluarganya surah Al-Sajdah dan surah Al-Insan, tapi kalau dia baca dia lambat sangat. Ha? Akan ada masyaqqah ataupun ada masyaqqah pada keluarganya. Mungkin ada pada orang yang sudah berumur, dia tak boleh kontrol lama untuk solat, dia kena solat cepat-cepat. Jadi tengok pada keadaan. Tetapi usahalah, wahai ayah, wahai mak, wahai orang yang solat di rumah, contohnya juga amalkanlah benda ni. Bagi anak juga rasa kita ni adalah sebenarnya buat ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, dulu sahabat buat amalan yang Nabi SAW buat disebabkan ini adalah sunnat. Sekarang di zaman kita ini ada orang tinggalkan sunat disebabkan apa? Dia kata ini sunat. Ha, yaqulun yaqulun di antara kata-kata, ya man tadda'i mahabbatahu aina anta min sunnatihi. Wahai orang yang kata saya sayang pada Nabi Muhammad SAW, mana kamu pada sunatnya? Yani, keadaan kamu bagaimana dengan sunatnya? Adakah kamu amalkan ataupun tidak? Adakah kamu usaha untuk amalkan dengan sunnah-sunnah Nabi SAW ataupun tidak? Subhanallah, surah ini ada lebih pada satu subjek ataupun satu tajuk yang di dalamnya, ataupun cakap lebih daripada satu tajuk dalam surah ini. Di antaranya adalah nombor satu adalah peringatan pada manusia, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia dari awal, bagaimana prosesnya di dalam perut ibunya dan sebagainya, dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan badannya jalan yang benar. Uh, Semua itu adalah diceritakan dalam surah Al-Insan. Dan di dalam surah ini juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut juga tentang apa yang balasan untuk orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa balasan untuknya. Dan juga adalah peringatan kepada orang yang kafir, untuk hidupannya, kalau dia tidak menjaga adalah akan dapat su'ul khatimah ataupun su'ul aqibah, maka akan ada dapat
balasan yang tidak baik baginya, dan mengingatkan juga Al-Quran ini adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Hmm. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Dan juga menunjukkan pada dalam surah ini juga bayan anna masyiatillah ta'ala fawqa kulli masyiah, adalah mengingatkan juga pada kita apa yang Allah Subhanahu Wa Taala aturkan, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala susunkan, itu yang akan berlaku atas setiap kul masyiah, atas setiap orang yang kata akan macam ni, akan jadi tak. Allah Subhanahu Wa Taala akan jalankan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala susunkan untuk kita. Yani qadar takdir kita di dunia ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi biiznillah Subhanahu Wa Taala apa yang Allah Subhanahu Wa Taala susun untuk kita, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi biiznillah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ini mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun shay'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Naam. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Allah Subhanahu wa taala di surah ini tentang hal al-insan. Yani menunjukkan ini adalah ayat min ayatillah Subhanahu wa taala. Maksudnya al-insan ini adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ini adalah di antara benda yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di atas muka bumi ini. Disebabkan Allah Subhanahu wa taala apa jadikan insan ini dengan keadaan yang paling baik, abda'a khalqahu, seperti mana dalam surah At-Tin, wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam keadaan yang paling baik. Fa Allah Subhanahu wa taala mayyaza al-insan, bezakan manusia ini dengan adalah hawas, dengan anggota-anggota, dan yang mendengar, dia dengar adalah dia lihat, dia ada mata, dia ada telinga, dia ada fikiran, dia adalah boleh cakap, boleh faham, dan boleh tamyiz juga. Jadi maka insan ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan semua ini. Maka mana manusia pada semua ini? Yani dalam keadaan ini, hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Yani al-insan sebelum ni tidak ada apa-apa, tapi Allah Subhanahu wa taala yang jadikannya, ada sesuatu baginya. Allah Subhanahu wa taala yang aujadahu, jadikannya adalah di atas muka bumi ini. Naam. Dan ayat ini menunjukkan pada marhala ataupun keadaan yang sebelum nafkh ruh, sebelum adalah ada ruh pada insan ini. Yani dalam keadaan sebelum nafkh ruh ini, maksudnya adalah dalam keadaan dalam perut maknya. Nah, dalam perut ibunya. Dalam perut ibunya, dia akan lalu daripada berapa proses ataupun berapa keadaan. Di awalnya adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Nah. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dia dalam dia melalui dalam proses, lebih pada proses. Awalnya adalah daripada nutfah. Kemudian adalah pada alaqah. Kemudian adalah pada mudghah. Ha? Mudghah itu adalah betul angin. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala apa? Ada badannya ruh, yang fihi ruh. Dalam keadaan umur lebih kurang dalam 4 bulan. Baru ada ruh di dalam uh, baby itu, adalah insan itu yang di dalam perut maknya. Jadi adalah lebih daripada satu proses. Awal-awalnya Allah SWT ciptakan di antara ikhtilat, seperti mana dalam ayat yang selepasnya, inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Yani Allah SWT ciptakan manusia di antara campuran di antara air mani pada lelaki dan juga pada perempuan. Kemudian apa? Faj'alna, Allah SWT sebut apa? Nabtalihi faj'alnahu. Nabtalihi, apa nabtalihi? Maksudnya Allah SWT untuk ujinya dan ikhtibarnya, ataupun bagi ujian untuknya. Allah SWT akan bagi dia untuk apa? Untuk taklif.
maksudnya taklif untuk syariat, untuk awamir Allah Subhanahu wa taala, arahan Allah Subhanahu wa taala. Dan dekat sini adalah Allah Subhanahu wa taala seperti mana kita sebut sebelum ni adalah mayyazahu faj'alnahu sami'an basira. Faj'alnahu sami'an basira. Bukan maksudnya adalah dekat sini Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia itu adalah mendengar dan melihat sahaja. Tak. Ini adalah sebut sebahagian dan maksudnya adalah segala anggota ataupun segala benda yang berkaitan badannya seperti mata, telinga dan segala anggota-anggota yang lain. Ini maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia ini dalam keadaan yang paling baik. Naam. Mayyazahu biqalb wal aql. Dia adalah bedakan di antaranya dengan yang lain adalah dengan hati, dengan mata, telinga dan juga dengan fikiran. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pada insan adalah jalan kepadanya, jalan hidayah, jalan menunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala bayyanahu. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan benda ini dengan Ba'satun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Ba'sat adalah rasul-rasul dan nabi. Maksudnya dengan cara Allah Subhanahu wa taala menghantarkan kepada umat ini adalah pada manusia ini apa? Hantarkan rasul-rasul dan nabi-nabi. Naam. Wa inzal kutub ilahiyah dan menurunkan kitab-kitab badaniyah. Kemudian adalah thumma khayyarnahu. Kemudian adalah ada pilihan badaniyah. Kamu nak yang mana? Nak jalan yang mana? Nak jalan ini ataupun jalan ini. Jadi, maka dia inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Jadi orang itu dia akan ambil jalan syukur adalah beriman ataupun tidak. Fa imma yakuna mu'minan taqiyya, mungkin adalah orang itu jadi orang yang beriman betul-betul, maka dia akan ambil jalan yang baik. Wa imma yakuna fajiran syaqiyya, ataupun dia ambil jalan yang ambil keadaan dia bukan baik waliyadzubillah, maka dia akan jadi adalah dalam keadaan apa? Akan jadi dalam keadaan kufur waliyadzubillah. Dan asyukru wal kufru huma manatu thawab wal iqab. Syukur dan kufur itu adalah yang akan ada balasan untuknya, balasan baik ataupun tidak baik. Wal murad huna hadainahu sabil liyakuna imma syakiran wa imma kafuran. Lam yaqul Allah Subhanahu wa taala tidak sebut dekat situ adalah imma syakiran wa imma kafiran. Allah tak sebut macam tu. Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Imma syakiran wa imma kafura. Yani datang dekat situ kafura itu dalam ilmu bahasa Arab adalah dengan panggil sigha mubalaghah. Ha. Yani mubalaghah adalah lebih-lebih tentang kufuran waliyadzubillah. دون الأولى selain pada awal awal kita sebut apa syakiran tak ada صيغة مبالغة bukan syakuran adalah syakiran. Syukur yani dalil subhanallah ini adalah dalil pada Allah Subhanahu wa taala ataupun untuk mengingatkan pada kita pada Allah Subhanahu wa taala orang yang bersyukur imma syakiran itu sikit kafura itu adalah mubalaghah berlebih-lebih. Yani Allah seperti mana Allah Subhanahu wa taala menunjuk kepada kita sebenarnya orang yang bersyukur adalah orang yang sikit. Tapi orang yang kufur, al-jahid di ni'amillah subhanahu wa ta'ala, yang ingkar pada nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah banyak. Subhanallah. Seperti mana Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah yang lain, wa qalilun min ibadiya syakur. Allah. Maksud subhanallah ijaz Al-Quran. Tengok bagaimana ijaz Al-Quran, bagaimana bahasa Al-Quran ini. Allah Subhanahu wa taala tengok Al-Quran ini mutarabit adalah macam ni. Bersambung. Ada kadang-kadang ada yufassir ba'dahu ba'dah. Adalah kadang-kadang ada pada ayat tafsirnya boleh jumpa dengan ayat yang selepasnya ataupun ayat dalam surah yang lain. Subhanallah. Jadi tengok pada ijaz Al-Quran ini bagaimana juga dalam bab ini. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala tak sebut apa imma syakiran wa imma kafirah. Bukan pun muslim kafir. Tak, Allah Subhanahu wa taala sebut apa kafura. Yani kafura ini adalah menunjuk mubalaghah. Mubalaghah ini adalah banyak. Dalam bab ini. Tapi syakiran adalah sebut syakiran sahaja. Bukan adalah صيغة مبالغة. فدل هذا seperti mana Syekh Ali Sabuni kata
Fadalla hadha dalil menunjukkan benda ini adalah orang yang bersyukur adalah orang yang sikit, dan orang yang kufur dan ingkar pada nikmat Allah Subhanahu wa taala waliyazbillah itu adalah banyak. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Fatadabbar asrar al-Quran. Coba Syekh Ali Sabuni kata apa? Fatadabbar asrar al-Quran. Maka kamu lihatlah rahsia-rahsia yang ada di dalam Al-Quran ini. Kelebihan-lebihan itu yang ada di dalam Al-Quran ini. Subhanallah. Ya Rabb. Allahumma ja'alna mimman yafham al-Quran. ويعي القرآن ويتدبر القرآن. Ya Allah, jadikan kita daripada golongan orang yang faham Al-Quran dan tadabbur Al-Quran ini. Faham maksud pada ayat ini. Ya Rabb. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang seterusnya, ayat bunyi inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Naam, salasila wa aghlalan wa sa'ira. Naam, dalam ayat ini inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Dalam ayat ini untuk pada segi tajwidnya, pada berkataan kalimah salasila dalam ayat ini bunyinya seperti ini. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Salasila wa aghlalan. Kita tidak sebut salasilan. Tak. Salasila. Tadi dalam tulisan kitab ini dia letak tak dua baris atas. Tak ada. Tidak ada baris atas. Salasil. Dalam sebutan ini, inna a'tadna lil kafirina salasila. Kalimah ini kalau kita wakuf badannya pada segi tajwidnya, ya. Kalau kita wakuf badannya, kita boleh sebut salasila. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Macam ni. Atau kita berhenti dengan salasil, lam sahaja, tidak ada alif. Salasil, macam tu. Dua-dua betul. Boleh kita berhenti salasila, boleh kita berhenti salasil. Dan ini adalah tempat yani Quran sesuai pada kita wakuf dekat situ sebenarnya. Tapi kita cakap tentang hukumnya, kalau orang berhenti pun dekat sini dia akan ada dua syarat untuk berhenti. Boleh berhenti dengan salasila, ada alif, dan boleh berhenti tanpa alif, salasil. Nah. Nah, Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah ini, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Yani Allah Subhanahu wa taala siapkan pada orang yang kafir itu rantai yang mengikatkan apa pada kakinya, wa aghlalan, dan tangan dan juga lehernya, wa sa'ira, dan juga adalah apa, api neraka yang menunggunya. Wa sa'ira yani nar hamiyah, adalah api neraka yang dahsyat yang akan makan badan-badan orang itu, makan badan mereka, orang yang kafir. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala sebut tentang orang kafir dalam ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terus sebut tentang apa? Tentang orang yang beriman. Ini yang kita kata tadi di permulaan kelas kita, ma yumayyizu surah al-makkiyah, yang bezakan surah makkiyah adalah kebanyakan pada surah makkiyah adalah cakap tentang apa? Akibat. Akibat tentang orang beriman, akibat orang kafir dan sebagainya. Subhanallah. Ya Rabb. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Yani orang abrar siapa? Orang yang beriman, orang yang abrar. Alladzina kanu fid dunya muhsinin. Orang yang di dunia ni apa? Dia orang yang baik, dia buat amal yang baik. Dia orang yang menjaga agamanya dan juga adalah ihsan kepada orang yang lain. Ah, orang itu apa akan ada badannya di syurga? Yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Dia minumkan
pada bekal-bekal, cawan adalah bekal-bekal yang ada di dalamnya air. Naam, ada yang diterangkan itu adalah air arak. Naam, arak itu di dunia tak sama dengan arak di akhirat. Ya, bukan sama, adalah mumzuja bi anfasil tib, adalah dicampurkan air itu, dia dibagi badannya adalah bekas-bekas yang minum badannya, kas ataupun bekas yang dia minum badannya, dicampurkan air yang ada dalam bekas itu adalah dengan apa, dengan yang paling baik daripada wangi-wangian, wa huwal kafur, mizajuha kafura, dia wangi itu ada apa, adalah kafur. Dan itu adalah kafur, nama untuk mata air di syurga. Nama untuk mata air dekat syurga. Ini sebab Allah Subhanahu wa taala sebut selepasnya ainan yashrabu. Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Sebut apa? Ainan. Jadi Syekh Ali Sabuni kata adalah itu adalah al-kafur, nama untuk apa? Nama untuk mata air dekat syurga. أي هذا الكافور يتدفق من عين جارية من عيون الجنة. يعني maksud kafur itu adalah keluar daripada mata air yang daripada syurga, daripada mata-mata air yang ada di syurga. Sebab bukan itu sahaja ada dekat syurga, ada macam-macam. Yashrabu minha ibadullah al-abrar. Dia akan minum badannya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang abrar. Allahumma ij'alna minal abrar. Allahumma ij'alna minal mu'minin al-abrar. Amin ya rabbal alamin. Naam. عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. نعم. يعني air itu yajurrunaha haitsu sya'u min manazilihim wa qusurihim, dan air itu adalah dia akan boleh bawakan kepada rumah-rumahnya dan istana-istananya dekat syurga. Orang beriman itu apa sifatnya? Bagaimana orang itu? Bagaimana kita nak jadi daripada orang abrar itu? Bagaimana kita nak jadi di antara orang orang yang ada balasan untuknya yang baik dekat syurga itu, seperti mana kita sebut tadi? Ada caranya, ada. Allah Subhanahu wa taala sudah terangkan dalam surah ini. Tengok, ini adalah pada kelebihan pada surah ini. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala terangkan pada bab ini. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Hal orang beriman itu, orang abrar itu apa halnya? يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Adalah di antara sifatnya orang itu kalau dia nazar, yufuna bima nadharuh, dia akan tunaikan apa yang dia nazar daripada salat, zakat, haji, siyam dan segala-segala amalan ada yang baik juga. Wa yakhafuna, dan dia di antara sifatnya dia adalah takut yauman kana syarruhu mustatira, takut pada hari kiamat, apa yang akan berlaku di masa itu. Dia dalam keadaan ditakut dalam bab itu hal orang yang beriman. Aqsa hudud syiddah, maknanya takut sangat dalam bab ini. Nah, dan juga di antara sifatnya apa? Yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dia tahu hari kiamat. Kan kita orang beriman itu mesti dia beriman bil yaumil akhir kan. Bismillah. Orang yang beriman, orang yang beriman dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan juga bil yaumil akhir. Nah, jadi pada hari kiamat maksudnya. Jadi dia tahu yang akan berlaku di hari kiamat itu semua benar-benar. Apa yang datang pada kita tentang hari kiamat, tentang neraka, tentang syurga, semua itu adalah benar-benar orang beriman. Jadi kita sekarang dekat dekat sini, orang itu, orang yang beriman itu, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Orang itu adalah dia dah beriman, imannya adalah kuat dan dia sudah faham adalah hari kiamat. Bukan orang dia separuh-separuh atau dia belum lagi 100%. Ada azab tapi tak ada apa. Tak, dia betul-betul iman yang kuat.
Nah, halnya orang itu apa? Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Adalah yang lagi apa pada sifatnya? Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Di antara sifatnya adalah yut'imuna at-ta'am. Dia bagi makanan kepada orang yang perlukan makanan. Daripada golongan orang miskin ataupun orang yatim ataupun asir. Naam. Dia adalah dalam keadaan ini yutimuna ta'ama ala wa asira. Naam. Asira, kalimah baru, orang dibangkitkan dalam bahasa Melayu apa, orang tawanan. Naam, ini kalimah baru lah belajar. Alhamdulillah. Naam, wa asira. Naam, asir adalah asir al-harb. Maksudnya adalah orang itu contohnya adalah perang, kemudian dia pegang pada orang kafir itu ataupun orang yang perangnya. Jadi orang itu dia jaga orang itu, bukan tak bagi dia makan minum, dia jaga bagi makan minum semua tu. Ini adalah dalam semua keadaannya. Yani halnya itu, hal orang beriman itu halnya adalah dia beri makanan pada orang yang pada orang yang disayang, dalam keadaannya pada orang miskin, pada orang yatim, dan juga pada orang asir juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ويؤثرونهم به على أنفسهم وهذه غاية الكرم. Dan orang orang beriman itu adalah yu'thirunahum bihi ala anfusihim. Apa maksud? Maksudnya adalah sampai dia bagi bahagiannya kepada orang yang lain. Subhanallah. Orang itu contohnya dia buat majlis di rumahnya ataupun dia buat makanan. Dia sudah bagi makanan, dah bagi semua. Tinggal ada sikit untuknya. Bagi juga, tak apa. Dia utamakan orang tu, bagi ya. Ini adalah itharun nafs. Tak apa, bahagian saya kamu ambil juga. Tak ada masalah. Subhanallah. Yani ini adalah hal orang yang beriman itu. Ya Rabb, Allah maj'alna minhum. Ayat yang seterusnya apa? Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Keadaannya orang beriman itu apa? Dia beri makanan itu bukan adalah dia tunggu balasan badannya. Oh, tunggu cakap terima kasih. Ha? Apa orang ni? Ambil badan kita tak sebut terima kasih. Bukan cat. Ha? Tak ada, bukan syarat seperti itu. Orang itu orang yang beriman, dia tak adalah tunggu. Dia cakap, orang cakap terima kasih, tak cakap terima kasih, tak payah. Tak payah fikir benda tu. Orang tu kita tolong, nolongnya kerana Allah, liwajhillah, kerana Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Tidak minta, tidak menunggu pada kamu apa-apa tentang bab ini. Yang semua ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Innama nukrimukum wa nut'imukum talaban li thawabillah. Kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana kita nak balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, wa ibtigha'a mardatih, dan minta ridaan badannya. La naqsidu minkum alhamda wa thana' ala hadha ihsan. Kami tidak merlu pada kamu apa-apa daripada segala puji dan juga apa terima kasih dan sebagainya. Tidak, ataupun balas dengan baik. Tak nak apa-apa pada kamu. Ini semua kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal orang yang beriman itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Mujahid, "Ama wallahi ma qaluhu bi alsinatihim, walakin alima Allah bihi min qulubihim fa athna alaihim bihi liyuraghiba fi dhalika raghib." Yani, adalah Imam Mujahid kata tentang bab ini, demi Allah orang itu tidak sebut dengan apa lidahnya. Maksud dia ini adalah bukan katanya, ini adalah kata Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran semua kalamullah. Tetapi adalah Al-Quran ini kadang-kadang ceritakan apa orang itu kata. Imam Mujahid pada tempatnya dia kata apa? Dia kata orang itu tidak sebutlah ini dengan lidahnya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang ada di dalam hati orang, hati mereka, orang yang beriman itu apa? Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala asna alaihim. Allah SWT puji badannya dengan apa perkataan-perkataan itu, ayat itu.
Liyuraghiba fi dzalika raghib. Untuk apa? Untuk bagi ini semangat pada orang yang apa? Orang yang lain, jadikan orang yang sama. Yani ayat ini bukan khas pada dia sahaja di zaman itu, tak, pada kita juga di zaman kita ini. Untuk apa? Untuk kita menambahkan raghbah. Apa maksud raghbah? Semangat ataupun berminat untuk nak jadi seperti itu juga. Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin. Jadikan pada orang yang membantukan orang, naam, dan menolong pada orang juga, dan tidak menunggu apa-apa daripada orang yang lain. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Untuk fadilat uh, tentang beri makanan kepada orang yang lain. Naam. Naam. Di antara hadis tentang bab ini, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, naam, عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرؤ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. Hadis muttafaq alaih. Apa maksud? Adalah seorang tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana yang daripada Islam itu adalah benda yang baik? Apa yang daripada Islam itu adalah benda yang baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab apa? Tut'imut ta'am, beri makanan kepada orang yang, maksudnya orang yang perlu dan sebagainya. Bukan syarat. Tut'imut ta'am mungkin adalah orang perlu, ataupun kita macam contoh jumpa orang yang perlu ataupun tak perlu. تطعم الطعام وتقرئ السلام dan beri salam, diutamakan memang orang yang berdulah. وتقرئ السلام dan beri salam على من عرفت, kepada orang yang kamu kenal, ومن لم تعرف dan pada siapa yang tidak kamu dikenal. Naam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tengok hadis yang seterusnya, hadis yang sangat maknanya sedap tentang bab ini. Berkaitan apa, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Nah, inna nut'imukum liwajhi llahi la nuridu, pada ayat ini, dua ayat. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, dan juga ayat yang seterusnya, innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Adalah di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bab ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min butuniha. Di syurga ada bilik-bilik. Mendengar, boleh tunjukkan tura zuhuruha min butuniha, wa butuniha min zuhuriha. Maksudnya adalah orang yang di dalam bilik itu boleh tengok apa yang ada di luar. Orang yang di luar boleh tengok yang apa yang ada di dalamnya. Maka orang Arabi, adalah seorang Arabi, kata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Arabiyun, faqama Arabi. Kemudian adalah seorang Arabi adalah yang bangun. Kemudian dia kata pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liman hiya ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, bilik-bilik itu untuk siapa ya Rasulullah? Qala liman ataba al-kalam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Bilik-bilik tersebut itu adalah kepada orang yang atabal kalam, maknanya dia cakap baik, jaga lidahnya, jaga perkataannya, tidak ada sebut benda yang bohong, tidak sebut benda yang tidak baik, tidak sebut adalah benda yang boleh pecahkan hati orang. Dia jaga mulutnya. Itu adalah bilik, ni balasan untuknya. Dengar baik-baik. Liman atabal kalam wa at'ama at-ta'am, dan juga kepada orang yang beri makanan. Naam. Wa adama siyam, dan juga orang yang beri makanan, maksudnya pada orang yang beri makanan, dia selalunya adalah jumput-jumput orang, bagi wahai isteri-isteri, wahai orang yang dengar, wahai orang yang perempuan-perempuan, kalau suami kamu panggil orang makan di rumah, janganlah sedih. Benda ini adalah sangat baik. Benda ini adalah sangat baik, ada fadilatnya sangat baik. Tetamu apabila datang kepada rumah kita adalah datang dengan rahmat. Apabila keluar dari rumah kita, keluar dengan maghfirat, insya-Allah, keampunan. Dan lagi adalah kita belanjakan orang, ikramud dhaif, adalah jaga pada tetamu kita.
Seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan wal yawmil akhir, maksudnya pada hari kiamat adalah maka apa? Falyukrim dhaifahu. Maka dia adalah jaga pada tetamunya, buat yang terbaik kepada tetamunya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna mimman yukrimuna dhuyufahum ya rabbal alamin. Naam, kita sambung hadis ini. Jadi, liman atabal kalam, yang jaga kata-katanya, dan wa at'ama at-ta'am, dan beri makanan, wa adama siyam, adalah dia banyak adalah puasa. Contoh puasa Isnin, Khamis, 3 hari putih. Selalu keadaannya adalah dalam keadaan apa? Sentiasa ada puasa juga. Wa shalla bil lail wan nasu niyam. Dan adalah di antara sifat orang itu juga apa? Dia adalah solat pada malam, ha? Dan wannasu niyam, dan orang tidur. Yani dia bangun malam di masa orang semua tidur, dia adalah nampak dia bukan tidur. Dia dalam keadaan apa? Dia dalam keadaan solat. Ini adalah bilik-bilik di syurga itu kepada orang yang mana? Yang orang seperti itu. Orang yang sifatnya adalah dia jaga mulutnya, atau kalam, jaga mulutnya, dia sebut baik-baik, semua cakap-cakapnya baik-baik. Dan juga adalah pada orang yang memberi makanan, dan juga pada orang yang apa, di antara sifatnya adalah apa, orang yang berpuasa, banyak puasa juga, dan orang yang salat malam di masa orang tidur. Naam. Ini adalah hadis akhrajahu Ahmad bin Musnad wa Tabarani fi Makarim al-Akhlaq, adalah dalam kitab Makarim al-Akhlaq. Juga dalam kitab ini, dalam tentang hadis tentang kelebihan untuk memberi makanan, adalah ada lebih pada satu hadis tentang bab ini, tapi saya ceritakan benda ini adalah sangat bagus. Sangat bagus dan adalah manfaat untuk kita. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yani, Subhanallah. Yani Nabi alaihi salatu wassalam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang yani al-Islam بشكل عام, ataupun tentang Islam di seluruhnya, menajar kita apa? Untuk ikram, untuk karam, untuk jadi orang karim, bukan untuk jadi orang yang bakhil, untuk jadikan orang yang membantu orang yang lain, untuk jadikan di antara orang yang tolong pada orang yang lain. Tengok bagaimana Islam susunkan. Kalau orang dapat anak, Allah Subhanahu wa taala dalam bab ini pada sunat adalah orang ya'aq an walidayh. Maksudnya adalah buat akikah kepada anaknya. Ini adalah di antara tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani kita buat benda ini adalah di antara tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga adalah kepada apabila orang kahwin juga buat walimah. Walimah itu boleh walau bisyat, buatlah juga walimah dalam apa, buat walimah juga, ataupun aqiqah. Itu semua itu adalah di antara tanda kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala bermudahkan segala urusan, insya-Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala beri pada kita kemudahan untuk jadi daripada orang yang wa yut'imuna at-ta'ama. Dia jadi pada orang yang membantu orang, beri makanan dan tolong. Subhanallah. Kita sebut ayat ini, uh, teringat masa kita dekat dekat Yaman dulu. Dekat Yaman, di masa saya dekat Yaman, adalah buat setiap bulan waktu tu, setiap bulan kalau tak silap. Setiap bulan majlis khatam Al-Quran. Seperti mana yang kita buat di Baitul Furqan. Sekarang online. Tapi kita buat offline di masa itu. Dan subhanallah, kita keluar pada salat Jumaat, rumah penuh dengan orang. Masya Allah. Orang masuk buat makan, khatam Quran dulu, lepas tu makanan dan sebagainya. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk kita amalkan benda ni lagi dekat sini di Malaysia. Ya Rabb, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Naam, wa yut'imuna ta'ama. Seterusnya, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kemudian adalah fa inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Yani hal orang beriman itu apa?
hal dia adalah dia takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, takut hari yang adalah yauman abusan qamtarira. Al-qamtarir maksudnya as-sa'b al-syadid, yang susah sangat. Itu adalah maksud di dalam yani innama na'mal dhalik, maksud pada ayat ini kami adalah buat ini raja'a an yaqina Allah haula yauman syadidan asir. Maksudnya kami buat segala sesuatu itu kerana kita harap dan minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala selamat kita di masa hari kiamat daripada hari-hari yang dahsyat itu. Daripada hari yang dahsyat itu. Naam. Fawaqahum. Tengok balasan untuk ni apa. Dia buat semua amalan ni kerana apa? Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala selamatkannya. Kemudian apa? Fawaqahumullah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala apa bagi badannya? Fawaqahum yani hamahum. Allah Subhanahu Wa Taala lindungkannya daripada benda yang buruk pada hari tersebut. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura. Allah SWT lindungkannya pada hari itu, dan Allah SWT beri badannya dalam keadaan apa, walaqahum nadratan wa surura, dan wa'atahum husnan fil wujuhi wa farahan fil qulub, dan beri badannya baikkan pada wujuh, pada muka-mukanya, dan juga wa farahan fil qulub, dan gembira dalam hatinya. Ayat ini fawqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Ini adalah macam muqabalah dengan apa? Dengan ayat yang sebelumnya. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Ha? Ayat yang sebelum wa laqahum nadratan wa surura. Jadi kalau muqabalah di antara abus al-kafir, maksudnya adalah orang yang kafir mukanya adalah dalam keadaan abus. Abus ini adalah abus, adalah dalam keadaan dia bukan senyum, dalam keadaan masam muka. Orang Melayu gunakan perkataan apa? Masam muka, kan? Dalam keadaan seperti itulah orang kafir nanti. Ha? Dalam keadaannya dia dalam masa muka di masa itu. Tapi orang yang beriman adalah dalam keadaan wa'atahum husnan fil wujuh. Allah SWT beri badannya husnan fil wujuh. Mukanya gembira-gembira, dan hatinya adalah apa? Hatinya adalah seronok. Subhanallah. Naam. Naam. Dan ini adalah hal orang yang beriman. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah Subhanahu wa taala balas untuknya dengan apa yang dia sabar dalam keadaan itu apa? Dalam dia beri badannya apa? Syurga. Dan di syurga itu adalah beri badannya apa? Juga semua daripada yang baik yang ada dekat syurga itu, apa-apa yang dia nak ada dekat syurga itu. Tambah lagi adalah juga wa albasahum fiha malabis al-harir, diberi badannya pakaian harir, pakaian daripada kain harir. Naam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hmm. Pakaian sutera. Naam. Allah Subhanahu Wa Taala beri pada orang yang beriman seperti itu. Subhanallah. Harir itu adalah pada lelaki tak boleh pakai di dunia, tapi akhirat boleh pakai. Perempuan boleh pakai harir. Yang pakai dekat dunia itu bukan harir akhirat, tak sama. Yang dekat sana lagi baik, yang dekat sana lagi bagus. Fiha ma la ainur ra'at, ada di dalamnya, di dalam syurga itu apa yang mata tak pernah tengok sepertinya, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah telinga dengar ada seperti itu. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak yang ada dekat syurga lain pada yang ada di hati kita. Oh, ada macam ni lagi bagus ada. Subhanallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. على من باب إدخال يعني untuk macam kita cakap sesuatu yani mungkin terjadi dalam kelas. Dulu saya hadir kelas dengan guru saya Syekh Abdul Huda Al-Yaqubi hafizahullah taala. Dia kata dia beri satu ceramah di satu tempat. Syekh Abu Dhal Yaqubi Masya Allah di antara ulama yang kira di antara ulama Syria, dan dia Masya Allah boleh bahasa Inggeris. Boleh kita cari dalam internet Syekh Abu Hudal Yaqubi. Dia boleh bahasa Inggeris, banyak ceramahnya dalam bahasa Inggeris. Dia banyak dakwah dekat London dan Amerika dan macam tu, negara-negara tu, negara putih. Yang penting dia adalah muhadharah ta'rif an Islam. Dia masuk kepada satu
Diwan ada dalamnya orang beri ceramah tentang Islam dan kelebihan Islam dan cakap dalamnya tentang syurga dan sebagainya. Dan dia sebutkan tentang syurga ini adalah semua baik, apa yang kita nak ada semua itu. Kadang-kadang ada benda yang Allah tak bagi dekat dunia tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi di akhirat. Seperti mana dia ceritakan adalah dekat akhirat ada semualah apa yang kita nak. Jadi ada seorang tanya badannya, wahai Syekh, saya ni, dia kata dia suka suka sangat kepada rokok. Dia nak rokok dekat sana. Boleh ke tidak? Syekh samata qalilan. Maka Syekh tu adalah senyap dulu sikit. Lepas tu jawab, semua ada. Tetapi dekat syurga tidak ada api. Kena pergi api neraka. Kau ambil api dari sana. Ha? Faqalau la. Ma urid. Tak nak. Subhanallah. Subhanallah. Benda khabith adalah yani rokok itu adalah benda yang paling buruk. Ha? Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala itu fi hadzal ibad. Ini adalah bala, subhanallah, benda ni adalah benda yang buruk sangat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamat kita semua daripada benda seperti itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Kata di situ ada, tapi tak ada api. Kena pergi api neraka. Waliyazubillah. Naam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wajadahum bima sabaru jannatan wa harira. Ya Rabb, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada orang yang akan ada di syurga biiznillah Subhanahu wa taala, jadi pada ahli syurga biiznillah. Saya cadangkan kita berhenti dekat ayat ini pada ayat wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada golongan orang yang beriman, daripada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada orang yang sayang pada Allah dan Rasulnya. Dan pada orang yang balasan untuknya adalah syurga biiznillah Subhanahu wa taala. Insya-Allah taala pada kelas yang akan datang biiznillah Subhanahu wa taala kita akan terangkan apa hal orang yang beriman itu dekat syurga. Bagaimana keadaannya? Apa yang dia duduk buat dekat syurga itu? Apa yang ada kelebihan badannya dekat syurga itu? InsyaAllah kita akan terangkan benda ni biiznillah. Dan apa yang ada dekat syurga, semua badan malaikat yang di badannya dan semua itu adalah ada banyak kisah yang berkaitan dalam bab ini. Saya harap insyaAllah kita boleh biiznillah subhanahu wa ta'ala pada kelas yang akan datang kita selesaikan surah Al-Insan insyaAllah. Cuba insyaAllah kita hadir pada kelas yang akan datang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima pada kita semua insya-Allah taala. Surah Al-Insan 31 ayat bukan banyak. Bolehlah kita insya-Allah buat untuk hafazan. InsyaAllah mungkin di masa terdekat biiznillah kita akan buat juga untuk hafazan surah Al-Insan. Akan buat recording maksudnya. Uh, Siapa yang berminat juga untuk nak join dengan kita untuk kelas hafazan boleh biiznillah subhanahu wa taala. Dan biiznillah subhanahu wa taala kita akan ada satu kelas untuk tajwid. InsyaAllah kita akan ada satu kursus tajwid di masa yang terdekat. Nanti kita share link kelas tu ataupun link iklan tu. InsyaAllah kita akan share lagi sekali. Kalau nak tengok juga dalam website pun ada insyaAllah. Kita akan ada kursus tajwid biiznillah subhanahu wa taala di masa yang terdekat. Bagi siapa yang berminat boleh join insyaAllah dengan kita. Semoga insyaAllah ada manfaat pada semua biiznillah. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Jangan lupa membanyakkan salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jum'ah mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dia pakai logo macam-macam. Salam. Yang pasal. Terima kasih, Syekh. Sama-sama. Terima kasih banyak. Amin. Barakallahu. Syekh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.